Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama cikgu lagi dalam Sains Tingkatan 3 bab 3.2 iaitu struktur jantung. Okey, hari ini kita akan belajar tentang struktur jantung. Okey, tahu fungsi struktur jantung tersebut, bagaimana aliran darah dalam jantung dan dalam badan manusia, dan kita kena tahu struktur dan fungsi salur darah yang utama. Okey. Kalau kita lihat pada gambar rajah jantung ni macam kompleks, macam banyaknya benda nak kita nak tengok, nak tahu. Okey, sebenarnya cikgu bagi part supaya lebih fokus apakah yang kita nak tahu. Okey, yang pertama, jantung dibahagi pada dua bahagian. Okey, so kita lihat pada gambar rajah, okey, anak panah tengah-tengah itu menunjukkan dua bahagian jantung, iaitu bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okey, kiri dan kanan, dan jantung dipisahkan melalui satu struktur yang dinamakan sebagai septum. Apa fungsi septum ini? Ia adalah satu dinding otot yang memisahkan darah yang beroksigen agar tidak bercampur dengan darah yang terdia oksigen. Okey, nampak jelas kan? Dua bahagian kiri kanan dan dipisahkan oleh septum. Okey, dan kita lihat di sini ada satu bahagian yang diwarnakan dengan warna pink. Okey, sebenarnya ini adalah struktur jantung yang menerima darah yang beroksigen, manakala yang warna purple ini adalah bahagian pada jantung yang menerima darah terdia oksigen. Dan kita perhatikan di sini, ini ada anak panah warna biru, itu menunjukkan adalah darah mengalir masuk melalui salur ke jantung dan keluar melalui salur yang sebelah kiri. Sama juga sebelah kanan, darah masuk melalui dua salur, masuk ke bahagian dalam dan keluar melalui satu saluran. Okey, jantung terbahagi kepada 4 ruang. Okey, mana-mana ruang itu? Kita lihat ya, pada bahagian kiri dan kanan jantung, dia ada satu macam ruang macam bilik. Okey, pada bahagian atas, bahagian bawah, kiri, atas dan bawah belah kanan. Okey, kita lihat satu persatu. Apakah nama ruang pada jantung? Okey, sebelah kanan dinamakan sebagai atrium. Atrium kanan. Okey, bahagian bawah adalah ventricle kanan. Okey, untuk sebelah kiri, atrium kiri, dan untuk bahagian bawah dinamakan sebagai ventricle kiri. Okey, bagaimanakah struktur atrium? Okey, atrium mempunyai dinding yang nipis. Ventricle dinding yang lebih tebal berbanding dengan atrium. Okey, atrium kiri pun sama, nipis. Okey, atrium kanan kiri adalah dinding yang nipis. Manakala untuk ventricle kiri adalah dinding yang paling tebal berbanding dengan dinding yang lain. Okey, yang seterusnya, jantung ada 4 injap. Okey, apa dinamakan, kenapa dan apa nama bagi injap dalam jantung? Okey, kalau lihat di sini, pada setiap saluran, okey, kita belajar tadi 4 bilik, 4 ruang, dan setiap ruang itu ada injap. Okey, di bahagian sebelah kiri ada satu injap. Okey, bahagian atas, kiri dan kanan ada, bahagian bawah pun ada. Okey, lihat yang pertama. Okey, pada bahagian atas, saluran bahagian atas adalah injap sabit. Kedua-duanya adalah nama yang sama. Okey, kiri injap sabit, kanan pun injap sabit di bahagian atas. Okey, untuk bahagian bawah, namanya adalah injap bikuspid, dan sebelah kanan adalah injap trikuspid. Okey, apa fungsi injap ini? Sebenarnya injap ini dia akan membenarkan darah mengalir sehala sahaja. Kalau kita lihat di sini, umpama injap ni macam pintu. Okey, bila darah mengalir, so dia tak akan keluar balik kepada atrium, dan bila dia keluar melalui salur ke atas pun dia tidak kembali semula ke ventricle. Sama juga sebelah kiri dan kanan, okey, membenarkan darah mengalir sehala sahaja. Okey, yang terakhir dan yang paling penting adalah 4 salur darah. Okey, pada jantung terdapat banyak salur kan. Dan kita lihat di sini ada salur yang masuk, kemudian salur keluar. Sebelah kanan pun sama, salur yang masuk dan salur yang keluar. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang masuk sebelah kiri namanya vena pulmonary. Dan dia masuk kat sini darah dan dia keluar melalui aorta. Okey, dan sebelah kanan vena cava. Okey, lihat ya, vena cava ada dua bahagian atas dan bahagian bawah. Atas kita panggil vena cava superior dan bahagian bawah vena cava inferior. Dan darah ini mengalir melalui vena cava dan keluar melalui arteri pulmonary. Okey, 4. Nampak lebih jelas kan? So yang ni kena ingatlah. Okey.
dah habis dah tentang struktur dan fungsi. Sekarang kita nak tengok, kita nak uji minda kita. Adakah kita boleh kenal pasti? Masih ada confused ke? Okay, kita jawab soalan di sini. Okey, labelkan nama struktur jantung ini. Okey, berdasarkan nombor 1 sampai nombor 8. Okey, lihat nombor 1. Nombor 1 ditunjukkan kepada bilik yang paling atas sebelah kanan jantung. Okey, apa nama dia bilik yang atas sekali? Okey, atrium kanan. Okey, ini adalah atrium kanan. Okey, nombor 2 yang dilabelkan sebagai injap yang berada di bahagian atas. So, namanya adalah injap sabit. Okey, nombor 3 adalah injap di bahagian bawah sebelah kanan. Ya, injap trikuspid. Okey, nombor 4, bilik di bahagian bawah ataupun ruang di bahagian bawah. Okey, ventricle kanan. Kalau nombor 4 itu adalah ventricle kanan, so nombor 5 ini adalah ventricle kiri. Okey, nombor 6. Nombor 6, injap juga. Injap sebelah kiri nama apa? Okey, injap bicuspid. Okey, nombor 7, beruang di bahagian atas sebelah kiri. Nama dia adalah atrium kiri. Okey, dan nombor 8, ini kita nampak adalah injap sebelah atas. Okey, nama sama dengan sebelah nombor 2 ini, iaitu injap sabit. Okey, dan kita nampak ada anak panah masuk dan keluar sebelah kiri, masuk dan keluar sebelah kanan. Jadi kita kena tahulah 4 salur darah yang utama pada jantung. Okey, yang pertama ini adalah vena cava. Okey, membawa darah masuk ke dalam jantung dan keluar melalui arteri pulmonari. Okey, sebelah kiri. Apa yang membawa darah masuk ke jantung sebelah kiri? Ya, vena pulmonari, dan membawa keluar adalah aorta. Jadi jika anda dah menguasai, dah boleh jawab. So sebenarnya anda dah menguasai lah untuk labeling pada struktur jantung. Okey, aliran darah dalam jantung. Bagaimanakah darah mengalir dalam jantung? Sebelum ni kita dah pun nampak ya. Okey, anak panah dia masuk melalui atrium. Okey, dia akan melalui injap. Nampak darah tak akan kembali semula ke atrium sebab dia dah ada injap bicuspid di sini. Okey, masuk kepada bahagian ventricle dan ditolak keluar melalui aorta. Dan di sini pun ada injap sabit yang tidak membenarkan darah kembali semula ke ventricle. Okey, sama juga untuk darah dioksigen warna biru ini, darah masuk melalui vena cava, okey, melalui injap trikuspid masuk ke dalam ventricle, dan dia keluar melalui arteri pulmonari dan melalui injap sabit yang tidak akan menyebabkan darah kembali semula ke jantung. Jadi dia mengalir secara sehala. Dan kita perhatikan di sini, jantung pada manusia dia tidak akan bercampur darah beroksigen dan darah terdioksigen. Nampak lebih lengkap dan lebih sempurna. Okey, ini adalah aliran darah dalam badan manusia secara keseluruhan. Kita tengok warna merah adalah darah beroksigen dan warna biru darah terdioksigen. Okay, cara yang paling mudah cikgu nak tunjuk. Kamu perhatikan warna merah daripada jantung ni. Okay. Darah yang warna merah daripada jantung akan keluar melalui aorta dan akan pergi kepada sel badan di bahagian atas ni. So di tangan, kepala menggunakan oksigen dalam darah, dan kemudian sel-sel ini akan hasilkan bahan kumuh iaitu karbon dioksida. Maksudnya di sini adalah gas yang kurang, gas terdioksigen ya. Warna biru ni adalah gas terdioksigen. Dia akan masuk semula ke dalam jantung melalui vena cava. Dan di sini dia akan terus keluar melalui arteri pulmonari dan pergi kepada peparu. Pada peparu, gas akan ditukarkan, okey, berlaku pertukaran gas pada kapilari dan akan akan menghasilkan gas terdioksigen akan kembali semula ke jantung dalam bentuk masuk semula ke jantung melalui vena pulmonari, dan begitulah seterusnya pada bahagian bawah. So dia ada dah 2 kali ya darah masuk, kita panggil ganda 2 lengkap. Okey, yang terakhir adalah arteri dan juga vena dan juga kapilari. So kita nak tengok apakah perbezaan antara arteri, kapilari dan juga vena dalam sistem peredaran darah. Okey, lihat perbezaan antara arteri, vena dan juga kapilari darah. Okey, kita lihat arteri. Arteri ni umpama macam satu batang pipe lah. Okey, pada bahagian tengah ni itu kita namakan sebagai lumen, dan lumen bagi arteri adalah kecil. Okey, fungsi arteri adalah untuk angkut darah
keluar dari jantung. Okey, bagaimana pula dengan ketebalan dinding? Okey, untuk arteri dia adalah tebal dan kenyal untuk menahan tekanan tinggi yang wujud semasa jantung mengepan darah ke dalamnya. Bagi vena, lumennya adalah bersaiz besar. Fungsinya adalah untuk mengangkut darah masuk ke jantung. Okey, dan ketebalan dinding adalah nipis dan kurang kenyal. Dan akhir sekali untuk kapilari, lumennya adalah bersaiz kecil. Fungsinya untuk menyambungkan arteri ke vena. Selapisan sel sahaja yang boleh sel sahaja untuk membolehkan pertukaran makanan tercerna, gas-gas dan hasil perkumuhan antara darah dengan sel. Okey, itu saja untuk bahagian yang ini. Nanti kita akan sambung juga untuk bahagian yang seterusnya.